Shalom, selamat pagi. Biarkanlah kita mendekati Tuhan, nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan kami, Engkau yang datang mendekati kami, Engkau yang datang mencarikan kami, Engkau yang datang menyertai kami, mengasihani dan memberkati kami. Biarkanlah pagi ini kami sekali lagi mengalami-Mu Bapa, kami sekali lagi biarkanlah Engkau yang mencurahkan kasih sayang Tuhan di atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, mari kita renung daripada Mazmur 67 ayat 1 hingga 8. Untuk pemimpin choir dengan iringan kecapi Mazmur Daud lagu. Ya Allah, kasihanilah dan berkatilah kami, pandanglah kami dengan senang hati, supaya seluruh dunia mengetahui kehendak-Mu dan semua bangsa mengetahui penyelamatan-Mu. Semoga bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Semoga semua bangsa memuji Engkau. Semoga bangsa-bangsa bergembira dan menyanyi dengan sukacita, kerana Engkau menghakimi orang dengan adil dan membimbing setiap bangsa di bumi. Semoga bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Semoga semua bangsa memuji Engkau. Tanah telah mengeluarkan hasilnya. Allah kita telah memberkati kita. Allah telah memberkati kita. Semoga semua orang di seluruh dunia menghormati Dia. Nah, saudara dan saudari, hari ini Mazmur 67 merupakan doa Daud yang begitu bagus, yang boleh menjadi contoh kepada kita, saudara dan saudari. Nah, ayat 1 sampai ayat 3, Daud berdoa untuk diri sendiri, untuk bangsa diri, saudara dan saudari. Harapan Daud adalah supaya Allah boleh, di sini ada 3 permohonan Daud, ya. Ayat 2, ya Allah, kasihanilah dan berkatilah kami, pandanglah kami dengan senang hati. Nah, saudara dan saudari, Daud berharap dan Daud memohon agar Tuhan Allah mengasihani umat Israel, memberkati umat Israel dan memandang kepada umat Israel. Kenapa perlu mengasihani, saudara dan saudari? Kita perlu Allah mengasihani kita kerana kita perlu Allah mengampuni dosa kita. Kita perlu Allah memahami kesulitan kita. Itulah kita mahu doa itu. Daud mahu Allah mengasihani. Datanglah, dengarlah seruan kami dan mengasihani kami. Belas kasihan terhadap kami. Kami ini penuh berdosa, perlu pengampunan, perlu pembebasan.
Kami ini penuh kesusahan, perlu pertolongan. Nah, inilah kerana kita perlu kasihani daripada Allah. Dan saudara dan saudari, dia juga minta Allah memberkati. Kenapa perlu memberkati? Kerana kita perlu Allah bertindak. Bukan saja belas kasihan. Kita mau Allah bertindak, berhulurkan tangan, memberi, menolong, meneguhkan, menguatkan dan sebagainya. Itu kerana kita mahu Tuhan memberkati kita. Nah, saudara-saudari, kita mahu Tuhan memandang kepada kita. Ya, Daud kata, pandanglah kami. Kenapa kita mahu Allah memandang kepada kita? Kalau Allah memandang kita, itu menunjukkan bahawa Dia mengasihi kita. Bayangkan, pernahkah kamu saling bersemuka dan saling berpandangan antara satu sama lain? Ya, terutamanya antara laki dan perempuan. Apa maksud saling memandang antara satu sama lain? Bermaksud saling jatuh cinta, kan? Shock, ada elektrik, betul tak? Mengasihi, mencintai saudara dan saudari. Kita pandang seseorang dengan lama, itu bermaksud kita memerhati dia. Kita mempedulikan dia, betul tak? Kita mau Allah memandang kepada kita kerana kita mau Allah mengasihi kita, mempedulikan kita, menjaga kita dan melindungi kita. Nah, saudara dan saudari, inilah doa Daud supaya Allah mengasihani, supaya Allah memberkati, supaya Allah memandang kepada umat Israel. Nah, saudara dan saudari, ini bermaksud Allah mempunyai hubungan yang begitu rapat, begitu intim dengan manusia. Nah, saudara dan saudari, kalau bukan Allah yang mengambil inisiatif, semua ini tidak akan berlaku. Saudara dan saudari, kalau bukan Allah yang ingin mengasihani kita, kita pasti tidak akan dikasihani. Kalau bukan Allah sendiri yang mau memberkati kita, habislah kita. Kalau bukan Allah sendiri yang mau memandang kepada kita, kita seumpama anak-anak yang terbiak. Memang patut kita terbiak kerana kita ini sudah penuh berdosa, kita tidak layak tawar-menawar dengan Allah, meminta dengan Allah. Tidak layak, saudara dan saudari. Tetapi semua ini hanya kerana Allah sendiri mengambil inisiatif untuk mendekati kita, untuk memperlihatkan diri kepada kita, untuk mengasihani kita, untuk memberkati kita, dan untuk memandang kita, saudara dan saudari. Nah, bayangkan saudara dan saudari, kalau Allah memilih untuk sembunyikan diri daripada manusia, apa akan berlaku? Saudara dan saudari, di sini ayat 3 kata, supaya seluruh dunia mengetahui kehendak-Mu dan semua bangsa mengetahui penyelamatanmu. Nah, saudara dan saudari, kalau Allah mendekati kita, barulah kita boleh mengetahui Dia. Barulah kita akan mengenali Dia. Dan barulah kita akan mengalami Dia, saudara dan saudari. Bakal mengalami penyelamatan Dia. Bukan saja di kayu salib, bahkan di dalam hidup kita setiap hari, saudara dan saudari. Tetapi, kalau Allah sembunyikan diri daripada kita, apa akan berlaku, saudara dan saudari? Saya boleh bayangkan, kalau Allah betul-betul sembunyikan diri daripada manusia, tidak lagi mengasihi manusia, tidak lagi memberkati manusia, tidak lagi memandang kepada manusia, teruklah hidup kita, saudara dan saudari. Bukan saja penuh ketakutan, penuh huru hara. Saudara dan saudari, kita takut kepada hari ini, takut kepada hari esok, takut kepada mati dan sebagainya. Banyak kita takut, saudara dan saudari. Dan hidup kita di dunia ini tidak ada arah tuju. Tidak ada makna lagi, saudara dan saudari, kalau Allah sembunyikan diri daripada kita. Amin. Ini pernah berlaku dalam sejarah, saudara dan saudari. Selepas surat Malaki dan juga di antara surat Malaki dan juga surat Matius, antara itu adalah 400 tahun zaman sunyi ataupun zaman gelap, di mana Allah sembunyikan diri daripada umat Israel. Allah tidak lagi berfirman kepada umat Israel. Allah tidak lagi bertindak di atas mereka. Allah tengok saja dan tutup mulut, saudara dan saudari. Wow, 400 tahun itu boleh bayangkan bahawa umat Israel hidup dengan begitu menderita. Mereka panggil Tuhan, Tuhan tidak jawab. Mereka seru, Tuhan tidak jawab. Mereka mohon, Tuhan tidak bertindak. Wow, kalau Tuhan betul-betul sembunyikan diri daripada kita, jangan kata 400 tahun, 4 hari pun kita tidak tahan, betul tak, saudara dan saudari? Nah, inilah kita bersyukur kerana Allah mengambil inisiatif untuk mengasihani kita, untuk memberkati kita, untuk memandang kita. Saudara dan saudari, jangan anggap semua tindakan Allah ini sebagai semula jadi. Ya, there is no natural, saudara dan saudari. Bukan semula jadi, saudara dan saudari. Jangan anggap itu patut. Kamu Allah, ini kerja kamu, patut kamu lakukan. Jangan, saudara dan saudari. Tuhan tidak terhutang budi kepada kita. Amin. Tuhan lakukan segala ini hanya kerana mengasihi kita, walaupun kita ini langsung tidak layak.
Amin kah? Nah, saudara-saudari, hari ini biarkanlah kita selalu doa untuk diri sendiri dan kita menghargai kerja Allah di atas kita. Jangan sia-siakan Allah, jangan menghampakan Allah, jangan menyakiti hati Allah. Amin. Saudara-saudari, Allah mengasihani kita, Allah memberkati kita, Allah memandang kita, barulah hidup kita penuh bererti. Nah, saudara-saudari, selain daripada berdoa untuk umat Israel, dan ayat seterusnya, ayat 4 sampai ayat 8, Daud teruskan berdoa untuk seluruh bangsa di seluruh muka bumi. Mari kita lihat ayat 4. Semoga bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Semoga semua bangsa memuji Engkau. Semoga bangsa-bangsa bergembira dan menyanyi dengan sukacita, kerana Engkau menghakimi orang dengan adil dan membimbing setiap bangsa di bumi. Semoga bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Semoga semua bangsa memuji Engkau. Tanah telah mengeluarkan hasilnya, Allah. Allah kita telah memberkati kita. Allah telah memberkati kita. Semoga semua orang di seluruh dunia menghormati Dia. Nah, saudara-saudari, harapan Daud bukan sahaja Allah mengasihani, memberkati dan memandang kepada umat Israel. Harapan Daud juga supaya seluruh muka bumi, semua suku kaum boleh mengenali Allah, boleh mengetahui Allah, boleh mengalami Allah, boleh diberkati Allah, dan semua mereka boleh memuji Allah bersama-sama dengan Daud, bersama-sama dengan umat Israel. Saudara dan saudari, ini bermaksud bukan sahaja hubungan antara Allah dengan manusia, bukan sahaja hubungan antara Allah dengan Daud, bukan sahaja hubungan antara Allah dengan kita yang begitu rapat. Bukan. Tetapi sebaliknya, kita sebagai manusia, kita juga perlu mempunyai hubungan yang rapat dan intim sesama manusia. Kerana semua manusia ini saling bergantung antara satu sama lain. Kerana semua kita hasil daripada sumber yang sama, Allah yang sama. Amin. Kita semua dicipta menurut rupa yang sama, iaitu Allah yang sama. Nah, saudara dan saudari, Allah yang begitu baik terhadap kita, begitu memberkati kita, sepatutnya juga dikenali dan dialami oleh kaum-kaum lain, bangsa-bangsa lain, saudara dan saudari. Jadi, Daud hari ini memberikan contoh yang baik kepada kita, supaya kita doa bukan sahaja untuk diri sendiri, bukan sahaja untuk bangsa diri, berdoa juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, saudara dan saudari, kita bersyukur oleh kerana sikap yang sejagat ini, sikap sedunia ini, seperti Yesus bersifat sedunia. Dia mahu selamatkan semua orang di seluruh dunia, bukan sahaja umat Israel. Seperti Paulus bersikap sejagat, dia mahu mengkabarkan Injil kepada seluruh Roma dan seluruh muka bumi. Dan kita bersyukur, kalau bukan hati sejagat ini, saudara dan saudari, tidak mungkin ada ahli misi yang dihantar dari negara barat ke negara China. Tidak mungkin ada ahli misi dihantar dari negara barat, dari China ke Sarawak, ke antara orang Iban dan Bumi Putra di Sarawak. Amin. Saudara dan saudari, oleh kerana kasih Allah yang sedunia ini, oleh kerana sikap sejagat ini, barulah kita orang Cina, orang Iban, orang Kalazat, orang Bidayuh, orang Indonesia boleh mengenali Allah ini, boleh sama-sama memuji Allah ini. Amin. Saudara dan saudari, semua ini kerana hati sejagat. Tapi hari ini, saudara dan saudari, kita bersyukur SCSC juga hari ini kita 100 tahun yang lalu kita diberkati oleh ahli misi dari negara barat. Dan kini kita juga mahu memberkati semua bangsa lain yang belum lagi percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh, pada tahun 1997, buat kali pertama SCAC telah pun menghantar seorang ahli misi yang pertama, iaitu Reverend Tiong Yen. Reverend Tiong Yen pergi ke Cambodia sebagai permulaan. Jessica Tiong, kalau tidak silap, saudara dan saudari. Nah, inilah telah pun memulakan missions yang dilakukan oleh SCAC. Dan saudara dan saudari, bukan saja beliau Reverend Tiong itu bukan sahaja pergi ke situ, bahkan berkahwin dengan orang tempatan di Cambodia. Tetapi saudara dan saudari, kita berasa sedih kerana semalam suaminya telah pun meninggal dunia. Secara tiba-tiba. Nah, inilah bukan saja pergi, tetapi berikan diri sendiri kepada bangsa Cambodia. Begitu juga saudara dan saudari, kita juga perlu ada sikap yang sedemikian kepada bangsa-bangsa lain. Kita bersyukur kerana SCAC telah pun juga menghantar ahli misi pergi ke
pedalaman Sarawak seperti di Julau, seperti di Baram dan sebagainya. Di Julau, saudara-saudari, sejak 2003, setiap tahun boleh dikatakan beratus-ratus orang pergi ke berpuluh-puluh perkampungan di Julau, bahkan di Hulu dan di Hilir, saudara dan saudari. Ini semua telah pun berlaku, saudara dan saudari, hanya kerana kasih, hanya kerana Allah kita ingin patut disembah, dipuji oleh semua suku dan semua kaum. Saudara dan saudari, hari ini kita sebagai seorang Kristian, kita juga harus mengasihi, memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, saudara dan saudari, sebagai contoh, setiap hari dalam doa kamu, apa yang kamu doakan? Saudara dan saudari, bayangkan apa yang kamu doakan setiap hari. Ramai di antara kita, bila ditanya apa yang perlu didoakan, kesihatan diri, mata pelajaran diri, kewangan diri, pekerjaan diri dan sebagainya. Kita semua berdoa untuk diri. Aku. Ada kamu berdoa untuk orang Cina kah? Ada kamu berdoa untuk negara lain, saudara dan saudari? Bayangkan hari ini semua apa yang berlaku di seluruh dunia. Kita lihat di Amerika Syarikat, begitu kasihan, saudara dan saudari. Oleh kerana memang kerana tak tahulah apa masalah dia, tetapi berlaku rusuhan perkauman yang begitu serius, rompakan dan juga pergaduhan di atas jalan raya, dan semua orang tidak berani pergi ke jalan raya, tidak berani keluar kerana berlaku rusuhan perkauman, dan tumbuk sini tumbuk sana, rompak sini rompak sana. Nah, saudara dan saudari, bayangkan bagaimana sebuah negara moden boleh runtuh sampai tahap sedemikian. Adakah kamu berdoa untuk Amerika Syarikat? Nah, saudara dan saudari, ini sebagai contoh saja. Banyak negara-negara lain yang memerlukan doa kita. Saudara dan saudari, yang penting dalam doa kita, kita perlu memperluaskan lagi hati kita. Jangan sesekali hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk bangsa lain, untuk orang Cina, orang Melayu, orang Bidayu, orang Kadazan, untuk orang-orang lain, saudara dan saudari. Kerana melalui doa baru kita akan mengasihi bangsa lain. Kalau kita tidak berdoa untuk orang Cina, bila kita nampak orang Cina, hati kita memang kata, celaka Cina tu. Cina. Sorry, saya tahu orang Iban bukan selalu sengaja, tetapi memang ada satu kebiasaan, barang jatuh, Cina. Mungkin kerana dari dulu kita sudah tidak seronok dengan orang Cina, saudara dan saudari. Jadi bila kita nampak orang Cina, mungkin ada rasa yang tidak puas hati, tidak seronok dengan orang Cina. Betul tak? Saya tidak pastilah. Tapi saudara dan saudari, maksud saya ialah kita perlu mula segala ini dengan berdoa untuk mereka. Semakin banyak kita berdoa untuk bangsa Cina, semakin kita mengasihi mereka. Amin. Semakin kita berdoa untuk orang Melayu, semakin kita mengasihi mereka. Semakin kita berdoa untuk bangsa-bangsa lain, untuk negara-negara lain, semakin kita mengasihi mereka. Semua ini bermula daripada berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi hari ini biarlah kita belajar daripada Daud, berdoa untuk bangsa diri, berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain, supaya Allah diketahui, dialami, disembah, dipuji oleh semua suku, semua kaum di seluruh muka bumi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, begitu indah dan begitu mulia, begitu baiknya Engkau terhadap kami. Bukan sahaja terhadap kami, tetapi terhadap seluruh bumi. Kami berdoa supaya Allah teruskan mengasihani, memberkati dan memandang kepada semua bangsa di bumi ini, terutamanya di Amerika Syarikat sekarang. Berdoalah, kami berdoa supaya Allah mengasihani, supaya seluruh manusia boleh mengenali Engkau, mengalami Engkau, dan juga boleh memuji Engkau Bapa. Kami mahu Engkau disanjungi, ditinggikan, dihormati, diagungkan oleh semua bangsa. Bapa, ampunilah kami kerana selama ini kami begitu mementingkan diri sendiri, begitu mementingkan bangsa diri sahaja. Kami jarang berdoa untuk bangsa lain. Kami langsung tidak kisah orang lain, Bapa. Kami mohon Bapa supaya Engkau memberkati, supaya kami boleh juga berdoa untuk bangsa-bangsa, mula mengasihi orang Cina, mengasihi orang Iban, mengasihi orang Melayu, mengasihi orang Bidayu, Melanau, Kelabit, Kadazan dan sebagainya, supaya kasih Allah boleh dicurahkan, boleh mengalir ke atas bangsa-bangsa lain. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.